Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis pada pagi ini. Bahagia Encik Muhammad Izham bin Zakaria, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tuala. Yang dihormati Encik Muhammad Ashwat bin Abu Bakar, yang di-Pertua PIBG Sekolah Kebangsaan Tuala. Penolong kanan Sekolah Kebangsaan Tuala, barisan para guru, ahli-ahli jawatankuasa PIBG, para ibu bapa, para waris, hadirin yang saya hormati sekalian. Beras kunyit saya taburi, air mawar direnjis wangi, berkembang kasih menabur budi, undangan tuan amat disanjungi. Terima kasih kepada pihak sekolah. Pertama-tamanya kita mengangkat rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah inayahnya dapatlah kita bersama-sama dalam Mesyuarat Agung PIBG kali yang ke-45 bagi Sekolah Kebangsaan Tuala. Tahniah dan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Tuan Guru Besar dan juga pengurusi PIBG yang telah mengadakan Mesyuarat Agung pada hari ini. Walaupun Mesyuarat Agung kali ini dalam talian dan menggunakan aplikasi Google Meet pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, inilah buat julung-julung kalinya kita mengadakan Mesyuarat Agung secara maya. Dan para guru, para ibu bapa dan saya sendiri berada di tempat lain masing-masing, tapi kita telah hadir ke dalam satu mesyuarat secara maya. Sebab apa? Sebab kita telah berada dalam pandemik COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan, pandemik ini telah berada dalam negara kita lebih kurang 2 tahun. Akibat daripada penularan COVID ini, apa yang berlaku bukan saja Mesyuarat Agung PIBG secara maya. Anak-anak kita belajar di sekolah pun belajar secara maya. Apa yang dipanggil sebagai norma baru pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR. Pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR. Ini yang pakat-pakat belajar norma baru untuk anak-anak belajar di rumah. Cikgu mengajak, tetap kena mengajak. Murid kena juga terima ilmu itu, tapi melalui maya, melalui PDPR. Dan ini telah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun. Kerana pandemik COVID ini telah melanda negara kita. Dan bukan saja kita yang terjejas, tapi rakyat juga terjejas dalam pendapatan. Orang yang berniaga, orang yang buka pasar malam, orang yang buka kedai makan, orang yang dulu ada terima sikit sebanyak orang luar datang untuk membeli belah atau membuat bekelah, semua ni sudah tak ada pada waktu COVID-19. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita mendoakan mudah-mudahan COVID ini semakin hari semakin turun, semakin hari semakin kurang, dan kita mendoakan mudah-mudahan kita dapat kembali hidup seperti biasa. Setidak-tidaknya anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan boleh mai ke sekolah dalam keadaan yang norma, dalam keadaan yang terdahulu, bukan dalam keadaan norma baru. Jadi dia boleh mai ke sekolah, dia boleh belajar dengan cikgu-cikgu. Jadi ini kita doakan tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan. Tengok pun di kalangan kita pun vaksin ni dah makin banyak orang terima. Saya dipahamkan oleh Kementerian Kesihatan pun lebih daripada 95% orang dewasa yang telah ambil vaksin 2 dos, 2 kali. Dan anak-anak sekolah pun daripada umur 12 sehingga umur tingkatan 6 juga sedang dibagi vaksin 2 dos. Mudah-mudahan rakyat kita secara keseluruhannya, tuan-tuan dan puan-puan, akan berada dalam keadaan yang lebih baik daripada dilanda penularan COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian,
PIBG merupakan salah satu daripada persatuan yang sangat rapat dengan sekolah. Dan kalau tengok kepada sekolah kebangsaan Tolak ni, kali yang ke-45 dah Mesyuarat Agong. Maknanya PIBG telah wujud selama 45 tahun di sekolah ini. Daripada 45 tahun tu mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh buat sedikit pelaporan. Mungkin susah nak dapat data, tapi kurang-kurangnya tuan-tuan dan puan-puan boleh tahu di tiap-tiap tahun berapa orang sebenarnya anak-anak ni yang telah pergi melanjutkan pelajaran sampai ke universiti. Ambillah tahun 2000. Hari ini 2021. 21 tahun dulu. Budak pelajar darjah 6 yang pergi ke tingkatan 1, yang sampai ke tingkatan 5. Dari tingkatan 5 dia masuk ke mana? Lepas tu dia pergi ke universiti mana? Hari ini dah tentulah dia sudah balik menjadi salah seorang daripada orang anak tempatan yang berjaya dalam pelajaran. Ambillah daripada tahun 1995. Ambillah daripada 1990 sampai hari ini. Di mana orang tu? Kalau PIBG boleh buat satu data yang seumpama tu, kerangka yang macam tu, tuan-tuan dan perempuan akan rasa bangga sebab melalui sekolah ni rupanya ramai sebenarnya yang sudah berjaya dalam karier masing-masing. Sama ada kerja dari sektor kerajaan, sektor swasta, atau ada di kalangan anak-anak ni yang berniaga sendiri. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ketumpuan kita hari ini adalah untuk anak-anak ini berjaya. Anak-anak ini berjaya bukan saja berjaya kerana makan gaji dengan kerajaan. Anak-anak ini berjaya apabila kita tengok dalam semua kehidupan mereka. Sebab hari ini tidak semua anak-anak yang berjaya itu dapat kerja dengan kerajaan. Sebab jumlah mereka yang dapat masuk kerajaan itu semakin hari semakin sedikit. Sebab dalam tempoh tu berapa orang saja yang pencen, yang bersara dan berapa orang yang minta. Kalaulah yang pencen tu sedikit, kemudian yang memohon tu berpuluh ribu yang nak memohon, sudah tentulah tempat tu terlalu sikit. Bagaimana yang lain? Yang lain tu mungkin di sektor swasta, bukan kerajaan. Dan yang lain pula mungkin mengambil peluang dalam bidang perniagaan. Tuan-tuan dan perempuan, saya baru menjadi Menteri Pembangunan Luar Bandar. Dalam Kementerian Luar Bandar ni, tuan-tuan dan perempuan, kita nak tolong penduduk di luar bandar untuk kesejahteraan rakyat. Bila sejahtera ni bukan saja cerita pasal jalan, bukan saja cerita pasal lampu jalan, bukan saja cerita pasal bekalan air, bekalan elektrik. Lebih daripada itu, tuan-tuan dan perempuan, bagaimana juga nak tolong anak-anak kita maju dalam bidang teknikal dan vocational. Bagaimana juga nak maju anak-anak kita dalam bidang keusahawanan. MARA, FEKRA, RISDA ada di kementerian saya, boleh bantu, tolong macam mana nak sikit sebanyak anak-anak berjaya dalam usahawan, boleh dapat pinjam duit untuk berniaga. Kemudian kita juga ada MARA yang buat Giat MARA, Institut Kameran MARA, Politeknik MARA dan sampai ke UniKL yang bolehkan anak-anak ni belajar dalam bidang teknik dan vocational. Jadi tak boleh secara akademik, tak boleh melalui akademik, kita boleh melalui teknik dan vocational. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya berharap bahawa kita dapat menjaga anak-anak kita dengan baik dan hubungan antara ibu bapa dan sekolah tu kena berada pada tahap yang tinggi. Ibu bapa kena, PIBG kena bermesyuarat. PIBG kena duduk dengan sekolah untuk nak tengok apa benda sebenarnya. Terutamanya di masa pandemik ini yang sangat mencabar sekolah. Sangat mencabar para guru. Dan kalau boleh, kita adakan perbincangan pasca COVID-19. Apa yang patut kita buat kepada anak-anak kita. Jadi ini merupakan satu proses yang berlalu selama 45 tahun, tuan-tuan dan perempuan, daripada PIBG dulu, daripada guru besar yang dulu. Sudah ada dah
program yang seumpama ni. Jadi saya berharaplah bahawa di Sekolah Kebangsaan Tolak ni dapat mengadakan berbagai program yang boleh menjayakan dalam bidang kurikulum dan juga bidang co-kurikulum. Sebagai ahli parlimen Padang Terap, saya juga menyokong apa juga program, dan saya juga nak umumkan di sini bahawa saya juga turut menyumbang kepada aktiviti PIBG Sekolah Kebangsaan Tolak. Harapan saya, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan PIBG sekolah dengan para ibu bapa dan waris dapat berganding bahu dari semasa ke semasa dengan Tuan Guru Besar dan juga guru-guru di sekolah untuk menyokong sebarang usaha murni sekolah bagi meningkatkan kecemerlangan anak-anak untuk hari ini dan juga untuk masa hadapan. Saya yakin bahawa apa juga yang kita buat, niat dan nawaitu kita adalah untuk kejayaan masa depan anak-anak kita. Sebab melalui kejayaan masa depan anak-anak sajalah yang membolehkan masyarakat ini hidup dalam keadaan sejahtera. Anak berjaya dalam bidang masing-masing, mak bapak pula berjaya cara hidup di kampung, cikgu-cikgu pula dalam keadaan seronok mengajar di sekolah, dan semua ni boleh hidup dalam keadaan yang sejahtera dan tak ada masalah yang berlaku. Tapi bila kita ada masalah yang berlaku, kita akan menimbulkan semua permasalahan. Kalau anak bermasalah, kita bermasalah pula dengan sekolah, kita bermasalah dengan masyarakat, dan itu kemudian melibatkan polis, melibatkan pihak berkuasa, jadi akhirnya menjadi keadaan tidak sejahtera. Saya punya keyakinan bahawa ibu bapa yang ada hari ini, ibu bapa yang moden, ibu bapa yang dalam alah baru ni akan berusaha untuk meningkatkan keadaan yang kualiti hidup yang lebih baik di rumah dan masyarakat masing-masing. Terima kasih kepada Guru Besar dan juga PIBG Sekolah yang menjemput saya bersama-sama hari ini. Saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah lain masa berjumpa lagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Mesyuarat Agung PIBG Sekolah Kebangsaan Tolak kali 45 tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.